أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 8, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan Farak ni beza. Dan farak yang ni beza. Farak tu bahasa Arab, tapi dia tak terjemah. Dan farak yang ni beza antara keduanya, antara ada sesuatu dengan illah dan ada sesuatu dengan tabi'ah. Farak beza bahawasa yang maujud, yang ada dengan taklil itu, dengan illah itu, tiada terhenti ia, melainkan atas illahnya jua. Manakala didapat illahnya, didapat akan dia, akan yang maujud dengan taklil, dengan tiada terhenti atas sesuatu yang lain. Mana contoh? Manakala didapat illah, didapat akan dia akan maklul. Contohnya seperti gerak anak jari, itu illah. Maka bahawasanya ia gerak anak jari illah bagi gerak cincin. Manakala dapat yang pertama, yakni gerak anak jari, dapatlah yang kedua, yakni gerak cicing, itu illah. Dan bahawasanya yang maujud, yang ada dengan tabi'ah itu, terhenti ia yang maujud dengan tabi'ah atas ada syarat dan ketiadaan mani' yang menegah. Seperti api, maka bahawasanya api tiada menghangus ia api, melainkan dengan syarat. Apa syarat? Menyentuh. Api menyentuh kertas, api menyentuh kain, maka hangus. Ada syarat. Dan ternapi basah, itu ternapi manik dia panggil. Jadi api menghanguskan dengan tabi'ah dengan semula jadi. Syaratnya api bersentuh dengan kertas, syaratnya api bersentuh dengan kain. Kemudian ketiadaan manik, tidak ada perkara yang menegah daripada hangus, dengan bahawa ketiadaan basah. Kalau api menyentuh kertas kain sekalipun, tapi kain kertas tu basah, kain tu basah, tak hangus juga. Ini perkara yang berlaku dengan tabi'ah. Dan farak beza antara keduanya, antara berlaku sesuatu perkara dengan illah dan berlaku sesuatu perkara dengan tabi'ah yang terdahulunya, perkara yang mustahil, lawan kepada iradah. Jadi pembicaraan kita sekarang adalah sifat mustahil
lawan kepada sifat iradah. Mana hak lawan pada sifat iradah terdahulunya? Berlaku sesuatu perkara dengan Tuhan tidak kehendak, mustahil. Berlaku sesuatu perkara dalam keadaan Tuhan lalai, lupa, mustahil. Kemudian yang mustahil laginya, berlaku sesuatu perkara dengan illah dan juga berlaku suatu perkara dengan tabi'ah. Illah ta'lil ni kerana apabila bergerak cicing menjadi illah kepada bergerak, apabila bergerak jari menjadi illah, menjadi kerana bergeraknya cicing, atau mustahil. Tabi'ah ni kalau kita kata semula jadi, begitulah. Semula jadi sungguh ni, bukan hanya percakapan semula jadi, percakapan adah, itu tak salah tu. Alam semula jadi, semula jadi dah seumpama tu, berlaku dengan secara semula jadi, itu percakapan asbab. Faham tak ni? Ni bicara berkaitan dengan pegangan. Mustahil berlaku satu perkara dengan tabi'ah, dengan semula jadi, bukan berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di hadapan dia akan ceritalah. Bukan kalau berpegang sesuatu perkara berlaku secara semula jadi, yang lepas daripada kudrah dan iradah Allah, bukan perbuatan Allah dan juga bukan kehendak Allah. Kafir ijma' ulama' kalau berpegang perkara yang berlaku secara semula jadi. Dia misal kitab ni biasa didatangkan dua lah semula jadi ni. Api menghanguskan secara semula jadi, pisau memutuskan secara semula jadi. Itu contoh. Lepas tu lain banyak lagi lah. Nasi mengenyangkan secara semula jadi, air menghilangkan haus dahaga secara semula jadi, obat menyembuhkan secara semula jadi. Ini banyak hak secara semula jadi. Jadi mustahil ada perkara berlaku secara semula jadi. Semua yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil ada sesuatu perkara yang berlaku bukan datang daripada kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang perkara berlaku secara semula jadi, itu kafir ijma' ulama'. Kita bicara bab iman ni. Kalau kata kafir, imannya tidak sah. Bila kafir ijma' ulama', sembahyang sama, puasa sama, haji sama, yang dikerjakan pada masa kafir itu wajib diqadakkan kembali. Jadi akan cerita di hadapan. Ni nak cerita hak mustahil dahulu. Mustahil ada perkara yang berlaku dengan ta'lil, dengan illah, dengan kerana berlakunya gerak cicing kerana tumpang turuk bergeraknya tangan. Gitu. Jadi hak taklil pula dalam kitab wak misal cicing dengan jari. Cicing dengan jari. Hak rupa taklil ni banyaklah. Tapi kitab wak datang misal bergerak tangan, maka secara automatik bergerak jari, maka secara automatik cincin yang tersarung di jari bergerak sama, bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Bergerak jari qada dan qadar Allah, bergerak cincin yang tersarung di jari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab sekalian perkara yang berlaku. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi jari bergerak satu perkara yang berlaku.
Cincin bergerak, satu perkara yang berlaku. Semua perkara yang berlaku, qada dan qadar. Itu je lah. Jadi bergerak jari, qada dan qadar. Bergerak cincin, qada dan qadar. Tapi kita misalnya jari dan cincin. Itu misal kita. Hak ni ada orang dia belajar salah. Kena ingat. Cicing yang tersarung di jari itu bergerak, Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan. Jangan lupa. Lupa Allah yang gerakkan. Dia kata tidak makrifah. Kapi, imamnya batal. Ni karut lah. Bandak ni. Dia bukan kata cincin tu bergerak. Cincin dia. Siapa yang lakukan? Allah yang diamkan. Bukan kerana turuk jari yang diam. Bukan. Kemudian cincin yang ada di jari kita ni tidak terkeluar tu. Tidak terkeluar tu kan. Mana cincin tu kira apa? Sama sendak. Sama sendak bang. Sama sendak. Kau panggil apa? Hak ngam-ngam tu lah apa? Kalau ketak tak boleh masuk daripada awal. Kalau longgar, leh jatuh lah. Ada gitu ada. Mana kalau cicing tu sama sendak, sai dah. Sai dia tu sama ngam-ngam dengan jari. Maka cicing tu pun lekat, tak jatuh. Kalau jatuh hilang lah. Siapa yang lekatkan? Adakah ni daging orang panggil tak? Adakah daging jari yang melekatkan? Allah belaka yang buat. Nak ingat ke ni? Bukan bergerak sahaja Allah lakukan. Diam Allah lakukan. Cicing tu lekat tak jatuh pun Allah yang lakukan. Ingat disuruh ingat. Ada biasa saya sebut ulang semua ni. Berpegang kena ingat. Tu karut awal-awal. Tu karut awal-awal. Oleh kerana misal kita misal cicing. Walaha umpama cicing ni banyaklah. Bergerak tubuh kita, apa benda tubuh kita banyak mana bergerak. Sama tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata pegangan kena ingat, kalau kata cicing ni bergerak, Allah disuruh ingat. Disuruh ingat Allah. Buanglah cicing tu, bosan ni. Buang. Tapi persoalan umpama turuk ni bukan cicing je. Bergerak tubuh kita. Maka pakaian di tubuh kita pun bergerak. Ingat. Tak ingat, telanjanglah senang. Gitu. Itulah. Dia suruh ingat. Tapi dia suruh ingat cicing je. Dia lupa. Ketika bergerak tu bukan cicing je. Jang pun bergerak. Lengan baju pun bergerak. Ni bergerak ni kan. Ni bergerak. Adakah cicing je bergerak? Tak ada lah cicing ni. Yang tengok tak ada. Tapi kalau kata ada bergerak ni, bergerak cicing. Kalau ada jam, kalau perempuan pula ada gelang, bergerak tak? Bergerak. Lepas tu lengan baju bergerak. Dan siapa yang gerakkan? Allah. So ingat. Tu kalau tangan saja. Kalau satu tubuh pula. Ni saya sebut, ingat dah 2-3 minggu lepas saya ada cerita. Umpama taklil ni, umpama bergerak basikal. Ingat tak saya cerita dia mengaji salah tu? Allah yang bergerak ni. Guna ranah lah. Pak kata siapa kota baru guna dia daripada Kuala Berang nak mari Kota Terengganu, nak mari belajar. Berpegang kena ingat. Dah itu tu umpama turuk belaka tu. Bila gatih bergerak, maka apa kena? Dia punya dia punya rata. Rata basikal tu kan bergerak. Rata basikal tu bergerak. Kalau kira turuk mana tu? Turuk gatih. Hak soket besar depan tu bila kita bergerak, lepas tu hak soket besar tu bergerak. Soket besar bergerak mari mana? Mari daripada gatih tu bergerak. Bila soket besar tu bergerak, maka hak rata dia akan bergerak. Maka dituruti oleh soket kecil di belakang. Hak di tayar belakang bergerak. Mari mana? Lebih kurang gok cicingnya juga.
Bila soket belakang tu bergerak, maka tayar pun bergerak, dengan lidi bergerak, ring bergerak. Akhirnya tayar pun bergerak. Bila tayar bergerak, akan menggerakkan tayar di sebelah hadapan pula. Itu macam taklid tu. Bila dua-dua tayar bergerak, body basikal pun bergerak. Bila body basikal bergerak, orang atas basikal pun bergerak. Bila orang atas basikal bergerak, maka sekalian ada di tubuh orang tu pun bergerak. Allah, Allah, Allah gitu. Putus orat lah apa ni? Apa tak putus orat? Putus orat ni orat kepala ni. Dia nak tekan. Berpegang, mesti kena ingat. Ni. Tapi kalau tengok upah di situ, semacam mana bergeraknya cicing, kerana bergeraknya jari. Jadi bergeraknya semua ada atas basikal ni kerana bergeraknya ni asalnya. Gatih panggil tak? Gatih apa? Ni tepat ni lah. Tak ni. Kita berpegang semua yang berlaku adalah perbuatan Allah, qada dan qadar. Cuma kita ni comel dia perici. Takut kitanya semua yang berlaku tu kita tak faham semua yang berlaku, tak faham sungguh. Ada orang semua yang berlaku, sekalian yang berlaku, segala-gala yang berlaku, qada dan qadar Allah. Tapi takkanlah perkara jahat qada dan qadar. Tu lari awal-awal lagi. Kemudian sekian yang berlaku ni qada dan qadar, takkan kita usaha kita berqada dan qadar dah sekalian, tak seduk bahas lagi lah. Jadi ikhtiar usaha kita pun, walaupun kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi diri pilihan dan perbuatan hamba qada dan qadar sekalian. Sudah. Itu sahaja, bukannya payah berpegang. Mustahil perkara yang berlaku tanpa kehendak Allah. Mustahil perkara berlaku dengan illah, taklil, turuk. Dia illah ni kerana. Kita nak terjemah macam mana illah? Terjemah turuk, tumpang, sekali arung kau panggil. Kita ni asbab zahir lah. Kita asbab zahir, kita barang banyak, kita nak bawa tak boleh, maka kita pun carilah baku, kita carilah troli. Kita pun barang dalam baku, kita barang dalam troli. Maka perbuatan kitanya adalah akak bawa baku je. Perbuatan kitanya hanyalah tolak troli sahaja. Barang dalam baku, barang dalam troli, kita tak payah akak, kita tak payah tolak. Kita hanya akak baku, kita hanya tolak troli pada zahirnya lah. Maka barang yang ada dalam baku turut terakak samalah. Barang yang ada dalam troli turut berjalan samalah. Ni elah abang ni pada zahir. Hak kita usaha kita. Memang kita usaha kita hanyalah angkat baku, tolak troli. Itu sahaja usaha kita. Adapun terangkatnya barang dalam baku, adapun bergeraknya barang dalam troli, bukan usaha kita. Hak zahir ni, hak kita ni. Ada ni. Ni contoh tu elah. Adapun hak Tuhannya yang berlaku semuanya qada dan qadar. Hak usaha kita pada zahir tadi, terangkatnya baku, qada dan qadar. Terangkatnya barang baku, qada dan qadar. Bergeraknya troli, zahirnya usaha kita, itulah qada dan qadar. Di masa sama apabila troli bergerak, barang banyak mana dalam troli tu akan bergerak sama, qada dan qadar. Bukan ilah, bukan taklil, bukan turuk. Tapi kalau hak zahir kita atas nama usaha, memang turuk. Okay, macam mana? Contohlah kita tolak troli, kita tolak barang tau. Tak. Jadi barang tu turuk troli yang ditolak oleh kita. Tu hak zahir. Hak zahir ikhtiar usaha kita. Jadi di situ ikhtiar usaha kita hanya pada tolak troli. Bergerak barang dalam troli hanya turuk troli yang digerakkan oleh usaha kita, hak zahir.
Hak hakikinya hak qada sekalian. Troli tu bergerak zahir usaha kita, itulah qada dan qadar. Di saat yang sama barang yang ada dalam troli bergerak sama qada dan qadar. Itu sekalian. Tapi nak cerita kalau atas nama usaha kita memang turut, bukan kita yang usahakan supaya barang dalam troli bergerak. Kalau kira-kira kau panggil usaha kita juga. Sekarang tolak troli tu usaha kita. Bila kita tolak troli, barang dalam troli tu akan bergerak. Kita letak atas usaha kita ke tak? Hak zahir ni lah hak zahir. Kita letak atas usaha kita. Usaha kita tolak troli je lah, pada zahir je lah. Hak hakikinya qada Tuhan belaka. Makna kita ni hanya buat apa? Buat tolak troli. Maka barang dalam troli tu pun bergerak sama. Tu turut orang kata. Illah taklil. Illah taklil. Nak letak makna apa? Dia biasa letak makna kerana. Tapi kalau kerana ni kurang juga kitanya. Ataupun kita kata turut, tupang, sekaligus. Mana? Turut, tupang. Gitulah. Tapi faham tak? Bergeraknya jari misal kita menjadi illah kepada bergeraknya cicing yang tersarung di jari kita. Bukan datang dari kehendak Allah. Mustahil. Sebab apa? Sebab sekalian berlaku datang daripada perbuatan Allah, muwafaqah, selaras seiring dengan kehendak Allah pada azali. Dia gitu. Jadi berlaku dengan cara illah mustahil, berlaku dengan cara tabi'ah mustahil. Hangu qada dan qadar Allah, putus qada dan qadar Allah, kenyang qada dan qadar Allah, hilang dahaga qada dan qadar Allah, sembuh daripada penyakit qada dan qadar Allah. Tiba-tiba hangu, bukan datang dari kehendak Allah, secara tabi'ah mustahil. Berlakunya putus, bukan kehendak Allah, berlaku cara tabi'ah mustahil. Tabi'ah ni semula jadi, ataupun kita biasa cakap kapung kok, bahasa dia ke mana, betul tak? Bahasa dia lah, dah api kuat, hangu lah. Bahasa dia lah, dah pisah tajam molek, benda tu pula lembut, maka putuslah bahasa dia. Gitu. Kan dia? Bahasa dia tau. Ataupun kita panggil peseng dia. Gitu. Sebab kita sebut tabi'ah ni, dia tabi'ah ni kadang-kadang kita tabi'at perangai. Gitu tak? Tabi'ah dia tabi'ah tak molek, perangai tak molek. Kita pergi kat tu tabi'ah ni perangai. Tak? Ni tak ni tabi'ah ni semula jadilah, semula jadi. Maknanya bahasa dia. Bahasa dia. Jadi berlakunya putus bahasa dia lah. Berlakunya hangus bahasa dia, api kuat. Berlakunya putus bahasa dia lah, kerana pisah tajam. Itu mustahil. Yang berlaku kesemuanya qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia nak bezakan pula antara illah dengan tabi'ah ni. Ada beza di sedikit. Illah dengan tabi'ah ada beza sedikit. Dan parok antara keduanya, parok ni bezalah. Antara keduanya, antara ada sesuatu dengan illah dan ada sesuatu dengan tabi'ah. Apa bezanya? Bahawa yang maujud dengan taklil itu, illah taklil, yang maujud yang ada dengan taklil itu, dengan turuk ada boleh turuk. Biasa saya ngaji tak ada illah taklil gitu je lah. Kita kata turuk lah. Kena tak mana? Boleh tak? Turuk.
bahawasanya yang maujud itu, bahawasanya yang maujud dengan taklil itu tiada terhenti ia melainkan atas ilahnya jua. Makna apa ni? Berlaku taklil kerana ilah, berlaku gerak cicing kerana bergeraknya jari. Gitu je. Tak ada syarat, tak ada ternapi manik. Dia beza dengan tabiat. Mana contoh dia? Tiada terhenti ia yang maujud dengan taklil tu melainkan atas ilah jua. Mana apa? Berlakunya gerak cicing kerana semata-mata bergeraknya jari. Ada syarat ke tak? Tak ada syarat. Tak ada syarat. Tak ada syarat. Adapun berlakunya hanguh, syaratnya apa? Bersentuh. Kalau tak bersentuh nak hanguh macam mana? Itu beza. Sekarang berlakunya hanguh, ketah contohnya, kain contohnya. Kenapa? Kerana api menghanguskan secara tabiat. Ada syarat. Apa syarat? Bersentuh api dengan ketah, bersentuh api dengan kain. Itu syarat. Adapun bergeraknya cicing semata-mata turut jari yang bergerak, tak ada syarat-syarat dah. Syarat apa lagi? Syarat apa? Tak ada syarat. Itu beza dia. Berlaku cara tabiat ni ada syarat. Nak anguh, syaratnya bersentuh api dengan ketah. Itu syarat. Adapun ilah tak ada. Maka manakala didapatkan ilahnya, didapat akan dia akan maklul yang maujud dengan taklil tu, dengan tiada terhenti atas sesuatu yang lain. Tak ada syarat, tak ada syarat. Mana contoh? Seperti bergerak anak jari, maka bahawasanya ia bergerak anak jari ilah bagi gerak cicing. Itu je. Bergerak anak jari, cicing bergerak. Manakala dapat yang pertama, mana yang pertama? Bergerak anak jari. Dapatlah yang kedua, bergeraklah cicing. Itu je. Tak ada kenapa. Itu ilah. Tak ada syarat apa-apa. Dan ni hak beza dengan tabiat. Dan bahawasa yang maujud dengan tabiat itu, yang ada dengan tabiat itu, terhenti ia atas ada syarat bersentuh antara api dengan ketah, dan ketiadaan manik. Manik ni perkara menegah. Jangan ada manik. Apa dia manik? Basah. Bersentuh pun kalau ada manik basah tak anguh juga. Itu nak cerita dianya. Sekarang ni ini berlakunya hanguh kena ada syarat bersentuh api dengan ketah dengan kain. Bukan ada syarat je. Dia kena ketiadaan manik, ketiadaan perkara yang menegah. Mana apa dia? Basah. Jangan ada basah. Kalaulah api bersentuh dengan ketah, api bersentuh dengan kain, ada syarat. Tapi dah kalau ada manik basah tak anguh juga. Itu je beza. Mana seperti api, maka bahawasanya api tiada menghangus ia api melainkan dengan syarat menyentuh. Itu syarat. Dan ternapi basah. Basah tu manik. Jangan ada basah. Jadi nak cerita ni, tapi dua-dua ni mustahil belaka. Tapi pada zahirnya ginilah. Pada zahirnya bergerak cicing kerana bergerak jari. Zahir dia. Hanguh kerana api. Itu pada zahir dia. Cuma yang bezanya, hak zahir ni, hak beza dia apa? Dia bergerak cicing kerana bergerak jari. Ada syarat? Tak ada. Dia kena ada ternapi manik. Tak ada benda pun yang menegah. Tak ada benda yang boleh menegah daripada bergeraknya cicing apabila bergeraknya jari. Itu pada zahir. Berbeza dengan tabiat. Betul lah. Zahirnya api menghanguskan, syarat bersentuh antara api dengan sesuatu. Satu laginya, jangan basah sesuatu tu. Basah tak anguh juga. Ada ni. Contoh kita kata pisau memutuskan. Syaratnya bersentuhlah pisau dengan sesuatu.
Kemudian janganlah sesuatu tu kerah. Tu. Kalau sesuatu tu kerah dipanggil ada manik, ada perkara yang menegah daripada nak putus. Itu hak tabiat. Ada ni. Hak zahir dia begitu. Tapi kalau ada perkara berlaku secara ilah seumpama ni, berlaku cara tabiat, mustahil. Sebab yang berlaku kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi zahirnya macam mana? Zahirnya begitulah. Kalau kira akal kita kok Allah buat belaka benar. Bergerak satu benda, hak lain tu tak payah Allah buat dah. Banyak pula kerja Allahnya. Dia Allah ni macam dia. Allah ni macam dia. Yalah. Bergerak kereta. Hak dalam kereta bergerak, Allah yang gerakkan. Qada dan qadar. Bergerak bah, dalam bah tu Allah yang gerakkan, qada qadar. Ambil besar lagi, bergeraknya kereta api. Kereta api bergerak, dia hak bergeraknya hak asalnya hak depan tu je. Kan dia ada depan tu kan hak, kan dia apa? Dia bertukar-tukar kepala, pada kepala. Orang Terengganu kena ada kereta api. Orang Terengganu kena kereta api mainan je. Kereta api mainan orang Terengganu ni. Bukit Besi tu zaman bila? Mereka kalau pergi KL pergi KL naik kereta api lah. LRT dah naik tu lah. Kalau agak ke Terengganu tak kenal kereta api. Kan dia ada kepala kan. Hak zahirnya kepala je yang bergerak. Hak zahir enjin, hak zahir enjin hanya gerakkan kepala. Hak belakang tu enjin tak buat dah. Pada bukan satu-satu ada enjin lain dah. Yang ada enjinnya hanya di kepala. Bergerak kepala. Hak dalam, hak belakang ni dia panggil apa? Zahirnya ilah lah. Turuk. Zahirnya gitu. Tak ada kata enjin. Tak ada, enjin di kepala je. Bila gerabak ni tau. Gerabak. Jangan gerobok lain pun tau. Gerobok tu almari. Tahu? Tapi kita panggil gerobok lah tau. Gerobok. Gerabak tu lah. Gerobok. Kau panggil apa? Nak panggil budak kecil orang Terengganu. Dah tak ada nak panggil kau ni. Tak ada orang Terengganu ni. ECRL lah pula tau. Panggil apa tu? Dia panggil kereta api tu tau. Kereta api dia panggil tau. Kereta api laju. ECRL tu kan. Hak daripada Kelantan sampai ke KL tu lah. Tu dia panggil kereta api kot tu. Kereta api laju. Kan gitu. Hak cerita kat Besi tu cerita dulu-dulu. Saya kenal kereta api. Digolok lah. Naik golok. Golok saat turun di Yala. Daripada Yala naik bah nak kita pondok di Tani. Gitulah. Kenal situ lah. Kenal kereta api. Naik golok turun Yala. Sekali tu naik golok pergi Bangkok, Sari Semalang, kereta api. Tu kenal kereta api. Tidak nak kenal kereta api. Pertama kali naik tu kereta api. Orang Terengganu tak kenal. Jadi hak zahirnya ni. Di kepala ni je. Hak ada enjin. Kan dia kan apabila dia tu kan ditukar kepala kan. Dia masuk kok punggung pula. Kan ada? Kan gitu? Kan dia kau ingat kereta api ni boleh pusing gitu? Dah, kan gitu tak? Maknanya bila dia nak balik semula, dia akan tukar dia punya hak kepala tu. Ke ada kepala dua-dua? Cuma bergerak satu-satu tau. Tu kan? Gitulah. Tapi nak ceritanya, hak zahir yang bergerak, yang ada enjin hanyalah kepala. Lepas tu lain tu dia panggil apa tu? Ilah, turuk. Tu hak dia punya gerobok dia tu. Hak orang dalam pula. Zahirnya sekali ya. Tu pada zahir. Tapi hak dan qadar. Sebab tu kita buat misalnya
Bergerak cicing yang tersaun di jari, qada dan qadar. Awak misal cicing. Lepas tu lain tu contohkanlah. Hak lain-lain tu lagi besar. Mana di kita sendiri pun. Kenapa awak misal hanya bergerak jari, bergerak cicing? Kenapa awak misal bergerak tubuh, bergerak sekam benda ada tubuh? Tak payah dah. Kalau kita faham bergeraknya cicing tu Allah yang gerakkan, bukan kerana jari yang gerakkan. Cukup ada ni. Tak payah nak pergi pada hak lain-lain tu. Tapi sekarang ni kadang-kadang dia kena pergi hak lain-lain. Contoh. Sebab apa? Tak padang. Sebab tu hak kata tadi tu, hak dia ajar salah, dia fokus kepada, ingat tu, gerak cicing Allah, gerak cicing Allah, gerak cicing Allah. Dah gerak baju? Ni gerak baju. Ni kalau bergerak, kalau baju tak bergerak, diam, sebab tubuh kita diam. Siapa yang diamkan baju? Allah juga. Ni kita ni, baju kenapa tidak jatuh? Sebab sakut di bahu. Sakut di bahu. Kenapa tudung tak jatuh? Kepiah tak jatuh? Sakut di kepala. Kenapa cermin mata tak jatuh? Sakut di telinga. Zahir dia gitulah. Ada ni. Kain pelekat kenapa dok loroh kan dok? Terloroh. Sebab kita kilah. Kita dok kilah. Kita kilah. Kenapa seluar tidak terloroh? Sebab kita ikat dengan tali pinggang. Tu zahir. Hak berlaku semuanya qada dan qadar. Tu saja. Makna baju kita tak turun ke bawah ni bukan bahu yang buat, qada qadar. Makna hak ada tak kepala kita dak jatuh, bukan kepala ni yang melekatkan, qada qadar. Tu saja. Pegangan. Ingatan tak ada langsung. Kita letak cermin mata. Kenapa? Ni sakut. Maka tak jatuh lah. Kalau tak sakut jatuh. Ini pula orang pakai emas tu pula emas. Emas tu kan. Ni pelitup muka tu pula. Sebab apa? Sakut di telinga. Orang puang sakut di belakang. Kena-kena ada 2 peseng. Tak tahu ingin nak cari untuk orang lelaki. Terbeli hok belakang. Orang puang tu. Kena-kena pergi kedai tanya pula kemudian, nak sakut di telinga ke? Tak ada telinga tak lelaki. Rupan dia tak ada telinga, lepas tu degil. Telinga tak ada. Tak ada telinga. Jadi ada telinga orang lelaki. Pelitup muka tak ada telinga, orang puang, dia telinga tak ada. Tapi makna zahirnya, macam mana pelitup muka tu lekat? Kerana sakut molek. Dah ada qada qadar pegangan kita je. Tu saja. Ini kata nak faham molek bab qada qadar ni kena ngaji kaedah sifat 20. Ngaji kaedah sifat 20 yang menghuraikan apa makna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala atas tu amat kuasa. Apa amat kuasa Allah ni? Hak berlaku semua hak dia berlaku. Nak faham situ, kudrah iradah sifat 20. Allah Ta'ala ni khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Tu ayat Al-Quran. Kita nak faham ayat Al-Quran tu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Demikianlah sifat-sifat dan kekuasaan ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Tuhan kamu. Allah ni Rabb, Tuhan kamu. La ilaha illa huwa, tiada ilah, tiada sembahan yang sebenar melainkan ia Allah. Jadi ayat surah Al-An'am ayat 1-2 itu cerita Allah Rabb, Tuhan kamu. Dan tiada ilah, tiada sembahan sebenar melainkan ia. Ni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Allah ni Rabb, Allah ni Tuhan kamu. Tiada ilah, tiada sembahan sebenar melainkan ia. Siapa Allah sebagai Rabb? Siapa Allah sebagai ilah? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Yang menjadikan sekalian perkara. Kalau ada satu perkara yang bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai ilah.
Kalau ada satu je perkara bukan datang daripada perbuatan Allah, makna apa? Ada perkara yang bukan makhluk. Kalau ada perkara bukan makhluk, siapa yang melakukan dia? Ada khalik, ada yang menjadi yang lain. Kalau gitu Allah bukan Rabb, Allah bukan ilah. Mustahil sama sekali. Tapi kita nak faham ni, Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan sekalian perkara ni. Ni sekarang perkara ni. Bergerak cicing, Allah yang lakukan. Hangu, putuh, Allah yang lakukan. Sekalian. Ni. Mana kita ngaji kat Anda 20 ni lah. Kita nak berakidah dengan akidah Al-Quran. Kalau tidak kita baca wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu baca semua lepas mayangnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca semua lepas mayang 10 kali baca wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ya Allah atas tiap satu amat kuasa. Kenapa Tuhan amat kuasa? Semua yang berlaku perbuatan dia belaka. Apa yang berlakunya? Sekalian lah. Kitab pun cerita. Mana pun sekalian ni, kesian berlaku. Mustahil ada yang berlaku yang bukan datang dari kehendak dan perbuatan Allah. Mana contohnya? Berlaku secara taklil, mustahil. Berlaku secara tabi'ah, mustahil. Sebab apa? Sebab yang berlaku kesemuanya datang dari perbuatan Allah yang amat kuasa. Dia kalau biasa sebut bergerak cicing ngaji kitab sifat 20 lah. Ngaji kitab sifat 20. Ni contohnya. Bergeraknya cicing tu Allah Ta'ala belaka. Allah yang qadir kan. Perbuatan dia belaka lah tu. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Maka bergerak cicing ni makhluk kepada Allah. Apa yang berlaku ni makhluk kepada Allah, tu sahaja. Kita ni makhluk Allah, terkadang kita faham pada jadi benda tu. Jadi benda tu, jadi manusia ke, jadi apa ke, makhluk Allah. Manusia ni makhluk Allah. Lepas tu gerak diam manusia, makhluk Allah. Gerak diam manusia, makhluk Allah. Bila manusia bergerak, manusia diam, yang ada di manusia tu bergerak dan diam juga, makhluk Allah. Satu je. Semua yang berlaku makhluk Allah. Bukan makhluk Allah ni jadi kita sahaja makhluk Allah. Lahir kita makhluk Allah. Hak berlaku di kita saat makhluk Allah. Itu je. Allah khaliqu kulli syai'. Allah khaliq, Allah yang menjadikan sekalian perkara. Sebut sama, orang boleh sebut ni, orang boleh sebut. Sekalian ni makhluk Allah. Sekalian ni kejadian Allah. Tapi apa maksud sekalian? Sekarang ni ada-ada ni makhluk Allah belaka. Lepas tu gerak dia yang ada ni. Gerak dia yang ada ni lari dah. Bukan makhluk Allah, habis. Gerak dia ni makhluk Allah. Tu manusia bergerak makhluk Allah. Tapi bila manusia bergerak, banyak yang bergerak bersama dengan manusia. Makhluk Allah juga. Tadi sifat 20. Dia cerita sungguh ni. Kalau kita tak ngaji kaedah sifat 20, kita tidak akan memahami akidah ayat Al-Quran. Orang sekarang dia tolak sifat 20. Kita nak berakidah, kita balik akidah pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa Imam Syafi'i. Akidahnya Quran. Kita balik pada akidah Quran. Dia percakapan seumpama ni mani tetapi beracun. Ada ni. Pada masa sahabat Al-Quran, sahabat terima direct daripada Nabi SAW. Macam mana pemahaman akidah Al-Quran para sahabat? Kemudian Nabi SAW wafat,
orang kemudian pula tabi'in memahami Al-Quran daripada sahabat. Sahabat siapa? Ada ni. Kemudian tabi'in pula, Imam Syafi'i tabi'in. Tabi'in kita faham lah dah, hak sempat dengan sahabat. Tak sempat dengan Nabi, sempat dengan Nabi tu sahabat. Jadi tabi'in sempat dengan sahabat. Imam Syafi'i tidak sempat dengan sahabat. Imam Hanafi sempat dengan sahabat. Imam Hanafi sempat dengan sahabat. Imam Syafi'i tak sempat dengan sahabat. Imam Hanafi mati tahun 150 Hijri, tahun yang sama Imam Syafi'i kita dilahirkan, tahun yang sama. Jadi Imam Hanafi tabi'in, Imam Syafi'i kita tabi'in. Mana tabi'in ni yang sempat dengan tabi'in, mana yang sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Jadi Imam Syafi'i ni akidah Qurannya ambil daripada tabi'in. Itu akidah Al-Quran Pak Imam Syafi'i. Kan ada ni. Lepas tu turunlah kurung yang kedua, turun kurung yang ketiga. Pada masa pemerintah Abbasiyah ni, yang mana hak duduk di bawah kerajaan Islamnya sudah di kalangan orang-orang ajam. Pada orang ajam, bukan orang Arab. Orang ajam ni macam kita lah. Orang ni Melayu ke Cina, India, orang putih ke Parsi ke, dia panggil ajam. Pada ajam ni bukan orang Arab. Jadi mereka ni sudah tidak memahami ayat Al-Quran. Boleh baca satu perkara, nak mentafsirkan satu ilmu lain pula. Bukan nak mentafsirkan, nak menterjemahkan. Nak menterjemahkan dulu daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tafsiran dia pula. Tafsiran dia pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjemahan dia hanya balik bahasa. Segala puji tertentu bagi Allah. Apa makna segala puji tertentu bagi Allah? Tafsiran dia pula. Tafsiran suratul Fatihah barunya. Kalau kita ni betul-betul berakidah dengan suratul Fatihah, suratul Fatihah, surah pembukaan, suratul Fatihah, suratul asas, yang menjadi asas agama. Kita faham suratul Fatihah daripada bismillah tu. Kenapa dimulakan dengan nama Allah? Tahu dimulakan dengan nama Allah? Sebab kesemuanya datang daripada Allah Ta'ala belaka. Kejap situ kalau kita betul-betul faham dengan bismillah tu. Alhamdulillah, sekalian pujian tertentu bagi Allah. Kenapa tertentu bagi Allah? Sebab hak dia belaka. Allah mana? Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuan bagi segala-galanya. Sebab apa Allah Rabb? Sebab perbuatan dia belaka. Habis cerita. Ada benda dah? Hak rukun yang kenal. Tapi kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami. Kami yang sembah. Tuan letak kami yang buat sembah tu. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang minta pertolongan. Tuan buat kita tu. Berlakunya sembah minta pertolongan kami. Kena berpeganglah kalau gitu kok. Kami ada pilihan, kami ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah Rabbil Alamin. Hak dia juga hakikinya. Semua orang baca Fatihah dan semua orang tahu terjemah Fatihah balik bahasa. Tapi kenapa tidak berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Sekalian qada dan qadar. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan qada qadar juga. Situ je surah tu Fatihah je. Kenapa timbul Jabariyah? Kenapa timbul Qadariyah? Kenapa timbul yang lebih sesak daripada Qadariyah lagi? Fatihah baca ke tak? Semayang bacalah Fatihah, budak bacanya. Dah terjemahan tahu ke tak? Memang tahu terjemahan, balik bahasa. Tapi kenapa berpegangnya salah? Sebab tak faham pengertian ayat, tafsiran ayat, huraian ayat. Kita pun tak faham juga, tapi kita faham ikut kaedah sifat 20.
Kita pun sama juga. Kita hanya reti terjemahan je suratul Fatihah. Ke terjemahan dak reti juga. Ha? Terjemahan dak reti juga. Maliki yaumiddin apa dia? Ihdinas siratal mustaqim apa dia? Oh, ni berat nanang, ni berat. Kalau terjemahan dak reti juga. Mana terjemahan kita reti. Tapi huraian dia. Tapi walaupun dia tak reti huraian, kita tak reti huraian suratul Fatihah, tapi kita berpegang dengan akidah suratul Fatihah. Ambil mana? Ni, kaedah sifat 20. Jadi kalau sebut kata kembali kepada Al-Quran, kemampuan kita macam mana? Apabila kita kejak dah kaedah sifat 20, kita pun nak kepada sumber asal Al-Quran. Ini orang-orang tertentu je, orang-orang yang hak mendalami. Pergilah, pergi aja. Mana ni? Tapi untuk permulaan ni, orang yang suruh kembali pada akidah Quran tu, Quran pandai ke tak baca? Berpegang dengan akidah Quran sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Al-Quran sepenuhnya di dada. Bukan hafal Al-Quran saja, pengertian Al-Quran sepenuhnya di dada. Dan kita suratul Fatihah pun tak lepas. Kadang-kadang baca suratul Fatihah pun kena marah ketuk guru lagi. Kena marah lagi. Nak pergi pada akidah Quran. Kita nak direct pada akidah Quran, tak mampu. Kita pergi pada akidah kaedah sifat 20. Inilah akidah Quran. Baca dalam FB Learning kan, kenapa tidak berakidah sebagai akidah sahabat Al-Quran semata-mata? Akidah Imam Syafi'i Al-Quran. Tiba-tiba ambil kaedah sifat 20. Mana ada Imam Syafi'i kaedah sifat 20? Imam Syafi'i kurun yang kedua, kaedah sifat 20 kurun yang keempat. Ini kaedah saja yang disusun oleh ulama kemudian. Saya dah sebut semua lah, hak ilmu-ilmu ni semua tak ada masa Nabi belaka. Saya biasa buat contohnya ilmu tajwid. Ada masa Nabi? Ada. Hadis bermula hukum nun mati, ada 5. Ada hadis? Hukum mim mati, mak tu mak ni, ada dah hadis? Tak ada. Itu kaedah hukum tu ulama yang buat. Ulama belaka tu. Tapi ulama ambil daripada bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama buat kaedah untuk memudahkan kita nak baca. Tu pun tak pandai-pandai juga nak baca. Ada pun Al-Quran pada masa sahabat tabi'in, dia tak ada hukum gitu. Dia hanya musyafahah, sambung musyafahah. Sambung musyafahah. Baca. Ulama kemudian pula Nabi baca gini, hak ni Nabi baca gini, kita letak nama. Letak nama izhar ke, ikhfa ke, idgham ke, iqlab ke. Dia letak nama tak ada sebab lah letak nama tu. Kenapa letak nama izhar? Kenapa letak nama idgham? Sebab Nabi baca pasal mana? Maka ulama yang buat kemudian, asalnya baca Quran secara bersambung musyafahah. Kaedah tu ulama belaka. Macam kat kaedah sifat 20 ulama. Tapi apa yang ada dalam akidah sifat 20? Allah ada. Akidah siapa? Akidah Nabi lah. Allah sedia, Allah kekal. Akidah siapa? Akidah Nabi lah. Ni kita nak cerita ni. Hak kudrah iradah, akidah siapa ni? Semua yang berlaku tu perbuatan Allah. Semua yang berlaku tu datang dari kehendak Allah. Al-Quran hadis ni. Dan memang nyata sangat-sangat. Bukan kata orang-orang yang menurut percakapan umpama tadi balik kepada akidah Al-Quran, tolak sifat 20. Bukan pengikut hak atas-atas tu pun, hak bapak-bapak tu pun. Cuba tengok, kalau pergi pada qada dan qadar, kena tak dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Cuba tengok molek. Ni orang lebih-lebih belaka ni, orang tinggi-tinggi belaka ni. Cuba tengok, pergi kepada qada dan qadar, luluh tak? Tak luluh. Ni boleh tengok dalam rekaman hak ni. Itu hak bapak-bapak dia dah tu. Hak eka-eka ni, hak kono-kono ni balik pada akidah Al-Quran. Peka
Fiqh pakai Imam Syafi'i. Tauhid pakai Imam Asy'ari Maturidi. Ini soal kita. Dan kita fiqh kan? Imam Syafi'i kita pakai kan? Kalau tanya betul kita pakai Imam Syafi'i. Kita pakai Ashabus Syafi'i je. Ashabus Syafi'i, ulama-ulama bermazhab Syafi'i pun turut-turut gitu je fiqh ni. Lepas tu fiqh kita macam mana? Al-awam la mazhaba lahum. Orang awam tak ada mazhab tetap bagi mereka. Mana-mana amalan yang berbetulan dengan mana-mana pandangan ulama, okey, jalan, sah. Tak payah buat semula. Tapi mana-mana amalan yang berbetulan, yang bukan kita buat tu, kenapa buat begini? Nak pakai mazhab Hanafi dalam perkara ni, nak pakai mazhab Maliki dalam perkara ni. Bukan, hanya berbetulan. Tahu kemudian, mazhab Syafi'i kamu buat ni batal ni. Tapi kalau mazhab Hanafi tak batal. Berbetulan dengan mazhab Hanafi. Kamu buat seumpama ni mazhab Syafi'i batal ni. Tapi kalau mazhab Maliki tak batal. Berbetulan dengan mazhab Maliki. Betul macam mana? Okey, sah dah. Bukan pekoh kita bermazhab Syafi'i sangat pun dok kita ni berbetulan. Akidah kena tahqiq. Akidah kena kejar. Ni tak ada berbetulan ni. Ni benda gaib. Tak ada berbetulan. Kita zahir ni berbetulan apa? Kita tengok orang tu semayang. Berbetulan dengan mana-mana mazhab. Orang kita tengok tu pun dia berbetulan juga. Dia pun berbetulan juganya. Bukan ngaji pun, dia berbetulan juga. Kita pun berbetulan juga. Tapi kalau bab akidah, benda pegangan masing-masing. Lepas tu pula perkara yang gaib belaka. Kalau zahir, zahir berlaku secara turut lah. Kalau zahir gak berlaku secara semula jadilah. Dak qada tu gaib. Macam mana kita nak pegang? Kena ngaji molek dalam bab akidah. Takkan jadi berbetulan dalam bab akidah ni. Takkan jadi berbetulan. Ada ni. Kalau kita tak mengaji, perkara jahat. Kalau kita tak mengaji, qada. Tak menasabah. Takkan orang semua berhala tu pun qada. Takkan kau berzina, qada. Berzina, qada. Tengok. Kalau tak mengaji, akhirnya berpegang. Berzina bukan. Mana mungkin qada Tuhan marah. Benda keji pula tu. Takkan qada. Habislah kitanya. Itu akidah yang sesat. Yang bercanggah dengan akidah suratul Fatihah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Itu je. Ini kata nak akidah Al-Quran, nak akidah suratul Fatihah pun tak lepas. Tapi kalau kita ngaji kaedah sifat 20, kita akan berakidah dengan akidah Al-Quran. Ada ni. Kalau kita tidak membaca FB, kita tak akan jumpalah cadangan-cadangan yang kita kata seperti bisa akidah kembali kepada Al-Quran. Ikut pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, pada masa Imam Syafi'i. Kan kita dengar tu pula kan dengar macam mana? Macam tu baru ya. Tak ada sifat 20 masa Nabi, tak ada sifat 20 pada masa Imam Syafi'i. Kan sedap bunyi tu kan. Kita pun ya sungguh. Lepas tu kita pun nak kembali pada akidah Quran. Konong-konongnya orang yang bercakap tu bukan orang bercakap, orang yang bawa sendiri pun boleh tentu lagi. Jadi nak kejar, nak faham bab qudrah, ni sekarang bicara bab iradah. Salah di pegangan ni habis cerita. Kebetulan tidak ada. Kalau fiqh, kebetulan mazhab tu. Banyak kita ni kebetulan sebenarnya. Kadang-kadang saya pergi mana-mana pun bukan tak tengok. Semayang berjemaah macam tu, orang perempuan tak sah gitu tu. Duduk dah tabir rapat, tak ada buka pintu pun, tapi saya senyap je, tak kata apa. Tengok pula 2 tikar surah bunyi.
Tangga duduk mana? Tangga duduk belakang. Masjid boleh buat gitu. Surau buat seumpama tu. Kemudian imam dan makmum ni pula bukan duduk satu tingkat. Tak sah lah. Mereka hak imam, hak makmum yang ada satu tingkat dengan imam. Hak tu saja yang sahnya. Pandai ni. Tapi tengok, tak apalah. Berbetulan. Berbetulan mana? Mazhab Hanafi. Okey je. Berbetulan. Lepas tu tak mau cara. Gitu maksudnya je. Mana ni? Mana kita pergi tajuk lain. Kalau tajuk cerita bab majmu'ah, kita ceritalah. Syarat dia begini mazhab Syafi'i. Orang puang macam orang puang lah. Mana ada nak buka-buka tabir? Buka tabir ditutup orang puang sekarang ni. Tak ambil buka tabir. Kalau surau imam, tak apalah di masjid. Tak buka tabir pun. Tapi kalau surau yang bukan masjid, surau sungguh, ni masjid, surau sungguh, buka tabir. Tak buka. Buka tabir balah pula sama-sama orang perempuan. Ni buka, orang ni tutup. Mu apa ni? Tak boleh kalau tak buka, tak sah kita dalam tabir, upah tak sah belaka. Tak sah, bukan tak boleh pada jemaah. Tak sah, batal semayang. Batal warna, kita buat lama kena gitu semua. Siap. Balah je lah, balah. Tu mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau mazhab Hanafi pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, okeylah. Gitulah. Berbetulan. Pada berbetulan ni. Tiba-tiba kena dengan mazhab Hanafi. Kena dengan pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Tak apalah, tak buka tabir pun. Lepas dah tu buka lah. Tak mau buka juga. Pada mung lah kata. Dia kata nak tengok orang lah tu. Tengok apa bawa mocik-mocik duduk situ. Tengok apa ke mocik bukan anak mocik, bukan cucu mocik ada di tempat buka tu. Bawa mocik, siapa nak tengok? Ada kadang-kadang orang lelaki dia nak kat pakomat dia pun buka. Marah apa? Tutup siapa galak orang lelaki tu pun senyap je. Dia buka, lelaki tu buka, bukan dia tengok, dia buka saja dia buka. Marah. Siapa hok marah sangat tu? Hok mak haji tu lah. Macam nak tengok dia. Tu kan itu. Berbetulan. Gitu jelah. Ada ni. Berbetulan. Tapi akidah tak ada. Akidah kena tahqiq molek, kena kejak, kena jelas, kena faham molek dalam bab akidah. Ini semua perkara gaib belaka. Hak zahirnya memang perkara tu berlaku seperti turut. Hak zahirnya perkara memang berlaku secara semula jadi pada zahir. Makan kenyang, minum air hilang dahaga. Makan ubat hilang sakit, hilang penipala. Zahirnya nasiklah secara tabiat. Airlah secara tabiat yang berkah. Ada semuanya qada dan qadar. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa i'tiqadkan bahawa sesuatu itu berkah dengan illah atau dengan tabi'ah, yakni dengan zatnya, dengan diri tu, diri api itu sendiri yang menghanguskan, maka tiada khilaf pada kufurnya. Ijma' ulama kafir, imannya tidak sah. Mati kekal neraka selama-lama, ya'zubillah. Bertaubah kembali, kena qada semayang, puasa, haji. Mekah tu kena pergi semula. Pergi dah 3-4 kali, orang kafir. Tu akan nyesah haji. Ini kafir apa ni? Bukan kafir batal Islam, batal iman. Imannya tidak sah. Bukan batal iman. Kalau memang berpegang seumpama ni daripada awal balik, makna tidak pernah beriman. Bukan kata batal iman, tidak pernah beriman. Balik dalam keadaan tidak ada iman. Islam warisi daripada mak dan ayah. Bayangkan. Sebab tu kita mak ayah ni ajar molek ni, akidah ni sebelum anak kita masuk mau balik. Sebelum anak kita masuk mau balik. Biar anak kita masuk mau balik dalam keadaan beriman. Islam warisi daripada mak ayah. Iman tidak warisi. Iman tidak warisi. Tak ada ni. Dia dalam bab fiqh, semayang comel, puasa kita buat salah. Tak ada jejak semayang.
Semayang puasa comel. Haji kita buat rukun tak cukup, kena pergi buat mula haji. Semayang puasa tak jejah. Semayang comel, puasa comel, haji comel. Zakat beri kepada bukan asnaf. Bukan asnaf hak lapan ni beri, maka tak sah zakat, kena ganti semula, kena beri semula. Lepas tu semayang puasa haji tak ada kena mengena. Tapi bab pegangan, berpegang Allah ada, berpegang Allah sedia, berpegang Allah kekal. Betul dah tu akidah tu. Tiba-tiba berpegang yang berlaku ni secara tabi'ah. Tak ada. Kafir kekal neraka selama-lamanya. Pada ni. Ini bab akidah. Hak lain tu akidah betul. Ni hak akidah ni. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Tapi yang berlaku ni perbuatan Allah tidak berlaku secara tabi'ah, semula jadi. Api semata-mata apilah, dengan zat api dengan diri api yang menghanguskan. Ada? Kafir. Tidak sah iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi zahirnya macam mana? Zahirnya api pisah, api pisah zahirnya. Dan kita pun diperingat semua daripada budak je, jangan main api, jangan main pisah. Main api anggur rumah, main pisah luka tangan. Zahir tak ada qada-qadar, percakapan pun tak ada qada-qadar. Macam mana hak bab pegangan? Kena tanam sebelum anak kita masuk membaligh, mengenal Allah yang menghanguskan, mengenal Allah yang memutuskan. Bukan api makhluk tak ada bekah. Bukan pisah makhluk tak ada bekah. Kita nak mengenal Allah yang menghanguskan, yang memutuskan. Barulah sah iman. Baligh dalam keadaan beriman. Sah ke-6 rukun iman. Beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari akhirah. Qada-qadanya tidak ada ya. Islam bab lain. Islam bab zahir ni cerita bab iman. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, batal iman, imannya tidak sah. Itu kita bukan bicara bab Islam. Jadi satu rukun ni satu rukun, tak ada qada-qada, tak ada. Hak tadi saya sebut tadi kan, semayang, puasa, zakat, haji. Tu rukun lain-lain. Zakat kata tak bayar sungguh-sungguh zakatnya. Haji dia sah, puasa dia sah, mayang dia sah. Tapi zakat dia kedekut. Tak ada lah, tak ada sah. Islam dia batal? Dah. Islam dia tak batal. Semayang dia ada, puasa dia ada, zakat haji dia ada, zakat dia tak ada. Maka Islam lagi. Tapi kalau hak rukun iman, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian beriman, tapi dengan qada-qadar. Waktu kata bab pegangan, kena kejap molek, kita kena tanam molek akidah kepada anak cucu kita. Tak ada dalam bab akidah ni, tak ada. Ni kadang-kadang serung juga orang-orang sekarang ni. Anak-anak bagus-bagus, semayang dah suruh apa semua, tutup aurah molek. Tapi kita biarkan anak kita tak ada langsung kecenderungan kepada majlis ilmu. Ramai budak-budak yang seumpama ni, budak baik-baik, perangai baik-baik, tapi dia tidak ada kecenderungan kepada belajar. Tak ada kecenderungan. Mana budak tu kalau menengah dah, mana kalau ada kuliah di main-main jemaah je, waktu dia balik, dia tak ada dalam minda dia nak belajar agama, tak ada. Sebab apa? Sebab mak ayah tanah dalam minda belajar dunia tinggi. Tu je belajar agama. Mana dia macam tak ada minat, tak ada ni, tak ada. Budak tak ada minat nak belajar agama. Punya kata nak belajar bab akidah ke, nak belajar bab semayang ke, nak belajar bab tak ada. Hak tu mak ayah kena tanam. Setengah budak-budak lah, mak ayah dibawa sok mudah. Jadi anak tu minat sendiri. Dia ada catatan di sendiri, dia ada rakaman di sendiri untuk bahagian dia. Lepas tu dia ngaji ilmu dunia, tak terjejah ilmu dunia dia, berjaya macam orang lain juga. Tapi ada setengah-setengah anak-anak cucu ni, cuba kita tengok sendiri anak cucu kita. Kalau ada orang ngajar, dia ada minat ke tak? Dia tak ada minat. Belajar dunia memang berjaya, memang rajin.
Tapi kenapa nampak tak minat dia kepada ilmu agama? Kita kena puati molek. Itu akhirah kita. Semayang rajin pun kalau tak ada ilmu asas, tak ada. Pertama sekali hak ilmu pegangan. Wallahu a'lam.